Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam video saya pada hari ini. So, hari ini saya nak kupas sedikit tentang isu di mana uh, PMX mencabar Perikatan Nasional ataupun MPMP untuk membuat satu usul undi tidak percaya di dalam parlimen. Jadi apa yang dikatakan oleh PMX tentang usul tersebut ini telah menunjukkan bahawa PMX sekarang dalam keadaan cemas. PMX dalam keadaan yang tidak tentu arah. PMX berada di dalam keadaan seperti cacing kepanasan. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat, yang sini saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat tentang usul undi tidak percaya itu sebenarnya tidak perlu pun. Sekiranya kita telah mempunyai cukup sokongan daripada MP-MP melalui SD. Melalui SD juga, dan sahabat-sahabat kena faham, kalau kita telah mendapat sokongan daripada MP melalui SD, dia tidak melanggar peraturan perlembagaan negara. Itu boleh diguna pakai. Seperti mana kalau kita rujuk kepada isu adun di Perak tempoh hari dulu masa Nizam jadi MB pun mereka menggunakan SD untuk menumbangkan kerajaan PAS waktu ketika itu. Dan juga langkah Sheraton juga menggunakan SD. Jadi apa masalahnya kalau sekarang ni kita dah mencukupi SD untuk menumbangkan kerajaan. Jadi ini sebenarnya yang menakutkan Papanon, yang membuatkan Papanon kita ataupun PMX kita tak tidur malam. Itu sebab untuk beliau memainkan satu sentimen, untuk membuat satu persepsi kepada rakyat dan kepada sahabat-sahabat saya. Beliau mengatakan bahawa kalau betul-betul berani, kalau betul-betul nak ikut perlembagaan, buat usul undi tidak percaya di dalam parlimen. Itu sah menandakan bahawa Papanon ataupun PMX dalam keadaan begitu cemas. Jadi sebenarnya PMX sekarang ni nak main time, dia nak beli masa, nak main masa. Tapi walau bagaimanapun, langkah PMX, langkah apa saja yang dibuat oleh PMX sekarang ni banyak yang gagal. PMX tahu apa yang beliau buat sekarang ni banyak yang tidak berjaya. Jadi beliau terpaksa membuat perkara-perkara yang boleh memeningkan kepala otak rakyat, bermain dengan satu persepsi, bermain dengan propaganda-propaganda oleh puak-puak mereka, dengan membuat aduan polis untuk siasat MP-MP yang mengikuti langkah Dubai, sedangkan langkah Dubai itu tidak wujud. Yang mula menceritakan langkah Dubai adalah Puak Jekom, tapi Puak Jekom tak dipanggil polis untuk dia soal siasat. Maka mereka terpaksa buat report atas pejuang-pejuang kita, Dr. Cikgu Bat, Sir Azri, Salim Iskandar, yang menjadi mangsa keadaan sekarang ni. Jadi ini disebabkan kecemasan Papanon, disebabkan oleh ketakutan Papanon. Papanon terpaksa bermain dengan perkara-perkara tersebut, menggunakan pihak-pihak berkuasa, dengan mengarahkan setiausaha politiknya, membuat berbagai-bagai report terhadap parti pembangkang. Jadi mereka menggunakan persepsi yang lain supaya nak menunjukkan bahawa kononnya kerajaan Papanon ni masih kuat, masih strong, masih lagi mempunyai sokongan daripada MP-MP. Sebenarnya itu tidak berlaku, sahabat-sahabat. Apa yang berlaku sekarang ni, Papanon tahu Papanon tidak mempunyai jumlah nama yang cukup. Papanon tidak mendapat sokongan daripada MP yang cukup. Itu sebab Papanon sekarang ni merapu. Itu sebab Papanon sekarang ni dah cacar merbah, dah haru biru, tak tahu apa yang lagi Papanon nak buat. Jumpa orang sana tak lepas, jumpa orang sini tak lepas, last main persepsi, hina agung, fitnah agung. Itulah cara puak-puak ini. Bila mereka dah tahu mereka nak tumbang, mereka akan mainkan sentimen-sentimen yang berbagai-bagai untuk memeningkan otak rakyat Malaysia. Jadi nasihat saya kepada sahabat-sahabat dan juga rakyat Malaysia, bertenang, jangan layan dengan persepsi yang mereka buat, jangan layan dengan apa yang berlaku sekarang ni. Kita relax, bahawa sesungguhnya kerajaan baru bakal tiba tidak lama lagi. Bila-bila masa, tunggu saja whistle daripada yang di-Pertuan Agong. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, seperti mana saya katakan tadi, tentang fitnah yang di-Pertuan Agong dapat 1 bilion kena bayar. Lepas tu aduan
polis, daripada setiausaha politik, Papanon kepada pejuang kita, dan berbagai-bagai lagi lah, dengan isu Tun Daim Zainuddin, kemudian baru ni lagi tentang isu Datuk Seri Sanusi, Menteri Besar Kedah. Ini semua persepsi-persepsi yang konon-konon Papanon ni kerajaan yang masih lagi kekal, kerajaan yang masih lagi kuat, kerajaan yang masih lagi dapat sokongan MP. Mereka ataupun beliau terpaksa membuat perkara-perkara tu untuk mengelirukan rakyat. Tapi sebenarnya mereka buat tu kerana mereka dalam keadaan cemas. Papanon lakukan perkara-perkara tu kerana Papanon sendiri pun keadaan yang tidak tentu hara sekarang ni. Apa saja langkah yang dibuat oleh Papanon, semuanya tidak menjadi seperti langkah Cameron Highland, banyak macam-macam langkah. Langkah PMO, buat aduan terhadap pejuang-pejuang kita, itu langkah yang akan makan diri mereka sendiri. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita rakyat dizalimi, Allah akan bantu kita. Kita rakyat dizalimi, Allah akan memakbulkan doa-doa rakyat yang dizalimi, InsyaAllah. Bagi saya mohon kepada rakyat semua, sahabat-sahabat saya, teruskan istiqomah kita dalam berdoa, dan kita teruskan perjuangan kita untuk memastikan kerajaan Madanon ini tidak akan kekal buat selama-lamanya, dan dia akan tumbang dalam masa yang terdekat. InsyaAllah bila-bila masa mereka akan tumbang, sahabat-sahabat. Itu yang mengerikan mereka, yang menjadikan satu igawan ngeri setiap kali mereka mendengar perkataan langkah. Jadi langkah ni lah yang mereka buat, dan langkah ni jugalah yang makan diri mereka, dan dengan perkataan langkah jugalah yang mencemaskan mereka. Akhirnya mereka terpaksa membuat satu kezaliman kepada pejuang-pejuang yang tidak berdosa, kepada pejuang-pejuang kita yang tidak bersalah, dan mereka menggunakan agensi-agensi penguatkuasa untuk mengenakan sesiapa saja yang mereka rasa mereka nak kenakan. Inilah cara kerajaan Madanon, inilah cara Papanon untuk mengelirukan seluruh rakyat Malaysia. Sekali lagi saya nasihatkan kepada seluruh rakyat Malaysia dan sahabat-sahabat saya, kita jangan terpancing dengan apa yang dimainkan oleh puak-puak mereka tentang persepsi, tentang propaganda. Istiqomah seperti mana biasa, doa jangan tinggal, dan insya-Allah sahabat-sahabat yakin bahawa kerajaan Madanon akan tumbang bila-bila masa. InsyaAllah sahabat-sahabat. Itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini sahabat-sahabat. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain konten. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala, dan kita rakyat Malaysia akan diberi pemimpin yang baik, yang lebih elok daripada apa yang ada sekarang ni, InsyaAllah. So itu sajalah perkongsian saya. Akhir sekali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.